Besi merupakan antara rogam yang paling penting dalam pembinaan pembangunan suatu tamadun manusia di muka bumi ini. Sejak zaman dahulu lagi, besi telah pun digunakan sebagai bahan asas dalam pembinaan, sama ada bangunan-bangunan, jambatan, hatta sehinggalah dalam medan peperangan dan pertanian. Dalam surah Al-Kahfi menceritakan bagaimana Iskandar Zulkarnain menggunakan besi sebagai bahan asas untuk membina tembok yang memisahkan di antara Ya'juj dan Ma'juj serta orang ramai. Al-Quran menjelaskan bagaimana Allah memberikan keupayaan kepada Nabi Daud AS untuk melunakkan besi dengan hanya menggunakan jari jemari baginda. Nabi Daud adalah merupakan orang yang pertama yang mampu untuk melunakkan besi dengan tangan dan menganyam rantaian-rantaian besi, lalu dibentuk baju besi ataupun perisai besi. Sebelum zaman Nabi Daud, mereka buat baju besi menggunakan kepingan-kepingan logam yang menyebabkan kesukaran bagi tentera yang memakai baju besi ini untuk bergerak dengan bebas. Bahkan dalam Al-Quran ada surah khas yang dinamakan surah Al-Hadid, iaitu surah besi. Kita bicarakan tentang bidang geologi, bagaimanakah kejadian besi. Di manakah asal-usul besi yang menjadikan ataupun merupakan antara logam yang paling penting dalam pembinaan tamadun manusia. Sehingga sekarang besi terus digunakan dalam kebanyakan bidang. Pembinaan kenderaan, bidang pertanian, pembangunan, pembinaan jembatan, pembinaan bangunan, hatta pembinaan lebuh raya juga melibatkan besi. Ada yang menyatakan bahawa besi ini berasal daripada muka bumi ini sebab terbentuknya biji besi yang ada di muka bumi ini. Apakah kenyataan ini benar? Apabila kita bicarakan tentang besi, kita perlu bicarakan tentang api, di mana kepanasan api ini merupakan salah satu faktor dalam pembentukan besi. Kita boleh bagikan api kepada beberapa jenis. Api yang berwarna merah ini adalah di antara api yang paling tidak panas sekali, dengan suhunya mencapai sehingga lebih kurang 1000 darjah Celsius. Walaupun tidak panas, tapi mencapai 1000 darjah Celsius. Api yang warna jingga, suhunya antara 1000 hingga 1200 darjah Celsius. Api yang berwarna kuning, suhunya antara 1200 hingga 1500 darjah Celsius. Tetapi api yang kurang jelaga, api yang kita sudah nampak di dapur-dapur warna biru, suhunya lebih kurang sekitar 1500 darjah Celsius. Suhu gunung berapi mencecah sehingga 1200 darjah Celsius. Memang kepanasan yang amat tinggi bagi manusia. Namun demikian, Allah SWT mengingatkan kita juga apabila kita bicarakan api ini tentang balasan api neraka. Siksaan api neraka adalah siksaan yang amat panas. Allah SWT menceritakan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah SWT, di mana bahan bakarnya adalah terdiri pada batu-batu dan tubuh manusia. Namun demikian, walaupun suhu di dunia ini mencapai lebih kurang 1500 darjah Celsius, Rasulullah SAW menjelaskan api di neraka jauh lebih panas berbanding dengan api di muka bumi ini. Rasulullah SAW menjelaskan daripada hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda menjelaskan, narukum hadhihi yuqadu, narukum hadhi ma yuqadu banu Adam, juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Narukum hadhi, api yang ada pada kamu di dunia ini, ma yuqadu banu Adam, apa yang dijandakan oleh anak Adam di muka bumi ini, juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam,
hanyalah 1/70 kali ganda, 1/70 saja daripada kepanasan api neraka. Ini berarti api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Apa yang saya nak gambarkan, saya nak mendengar sekalian, bahawa ada banyak api yang lebih panas daripada api yang kita lihat di muka bumi ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga apabila kita bicarakan besi, kita perlu bicarakan tentang suhu, sebab ialah yang memainkan peranan yang paling penting dalam pembentukan besi. Sains moden mendapati bahawa besi sebenarnya bukan terbentuk di muka bumi ini, sebab suhu yang ada di muka bumi ini dengan kepanasan tak sampai 2000 darjah Celsius ini tidak memampukan untuk bumi menghasilkan besi. Sebaliknya, kajian saintifik seperti yang dibuktikan oleh NASA sendiri, bahawa besi adalah berasal daripada bintang-bintang gergasi yang berada di angkasa kemudian diturunkan ke muka bumi ini. Bagaimanakah proses ini berlaku? Suhu bumi terlampau rendah untuk menghasilkan besi. Bahkan bukan hanya suhu bumi, suhu matahari pun juga tidak cukup untuk menghasilkan besi. Kalau kita perhatikan, matahari, permukaan matahari yang sentiasa terbakar dan menyala ini, suhunya mencecah lebih kurang 6000 darjah Celsius. Perhatikan sini, suhunya mencecah 6000 darjah Celsius. Namun demikian, pusat matahari suhunya mencecah sehingga 15 juta darjah Celsius. Namun demikian, apa yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar menyatakan bahawa suhu matahari yang begitu panas berbanding dengan suhu bumi masih lagi tidak mampu untuk menghasilkan besi. Oleh itu, besi memerlukan bintang-bintang yang lebih besar. Matahari adalah merupakan di antara bintang-bintang yang wujud di angkasa ini. Namun demikian, banyak lagi bintang-bintang yang jauh lebih besar pada matahari, yang suhunya lebih panas daripada matahari. Cuba tuan-tuan perhatikan di sini, ini adalah matahari, dan banyak bintang-bintang yang lain yang lebih besar berbanding dengan matahari. Ini adalah gambaran matahari, dan di sana wujud bintang-bintang kecil yang lebih kecil daripada matahari. Demikian juga ada banyak bintang-bintang yang lain yang jauh lebih besar daripada matahari. NASA menyatakan bahawa bintang pistol star contohnya 100 kali ganda saiznya lebih besar daripada matahari, dan cahayanya 10 juta kali ganda lebih panas dan lebih terang daripada matahari. Bintang Eta Carina saiznya 800 kali ganda daripada matahari, manakala bintang VY Canis saiznya lebih kurang 2000 kali ganda berbanding dengan matahari. Apa yang saya nak sampaikan kat sini, di sini ialah banyak bintang-bintang yang lain yang saiznya lebih besar daripada matahari dan suhunya lebih panas pada matahari. Apa yang disebutkan oleh Profesor Tom Ernie menyatakan bahawa bintang-bintang yang lebih besar mempunyai suhu yang lebih panas ini tiba satu peringkat apabila logam berat telah pun terbentuk dengan ketuparan yang tinggi di bintang-bintang ini, maka bintang ini akan meledak, bintang ini akan meletup, terhasillah ledakan supernova. Dan ledakan supernova ini menghasilkan meteor-meteor yang mengandungi elemen-elemen berat seperti besi dan logam-logam yang lain. Dan meteor ini bertaburan di angkasa dan sebagainya jatuh ke muka bumi ini, membawa besi turun daripada angkasa ke muka bumi ini. Inilah apa yang dijelaskan oleh Tom Ernie, dan seperti juga apa yang dibongkar oleh para saintis NASA. So, besi dan logam-logam berat yang lain yang terdapat di muka bumi ini adalah hasil daripada ledakan supernova yang kemudiannya jatuh ke muka bumi ini. Inilah gambaran bagaimana meteor yang terbentuk, yang terkeluar daripada ledakan supernova dan sebagainya jatuh ke muka bumi ini. Peristiwa ini berlaku berjuta tahun yang lalu. Sebelum kewujudan manusia berjuta tahun yang lalu, besi-besi ini jatuh ke muka bumi. Apa yang menarik tuan-tuan sekalian ialah
fakta tentang besi diturunkan daripada langit ini telah pun Allah SWT jelaskan dalam surah Al-Hadid. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hadid ayat 25. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Sungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan bayinat, dengan keterangan-keterangan, dengan mukjizat-mukjizat. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami berikan mereka kitab-kitab, wal mizan, dan neraca, liyaquman nasu bil qist, untuk melaksanakan keadilan sesama manusia. Ayat yang berikutnya kat sini. Ini ayat yang berikutnya. Tuan-tuan boleh perhatikan, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi fihi ba'sun syadidun, dan padanya terdapat kekuatan yang hebat, wa manafi'u linnas, dan dia memberikan manfaat pada manusia. So ayat ini secara jelas Allah SWT menjelaskan wa anzalnal hadida, kami turunkan besi. Cuba perhatikan ayat ini, apa yang dijelaskan oleh Qurtubi. Perkataan wa anzalnal hadida adalah bukti yang jelas bahawa besi sebenarnya adalah diturunkan daripada langit. Tafsiran As-Sayyid Qutb dalam fi Zilalul Quran menyatakan bahawa ungkapan ini membayangkan iradat dan perencanaan Allah SWT dalam menciptakan segala sesuatu mengikut peristiwa-peristiwa. So, benda itu bukan berlaku secara serta-merta, tetapi berlaku step by step. Peristiwa-peristiwa yang berlaku di angkasa raya hinggalah terbentuknya ledakan supernova dan meteor dijatuhkan di langit, dan ia diturunkan mengikut perencanaannya yang rapi. Ia diturunkan mengikut perencanaan yang rapi. Sayyid Qutb juga menjelaskan bahawa besi diturunkan ke bumi ini mengikut perencanaan yang rapi yang direncanakan oleh Allah SWT. Demikian juga Profesor Dr. Zaghlul Al-Najjar. Beliau menyatakan bahawa ayat ini adalah sebagai dalil yang cukup jelas bahawa besi diturunkan daripada langit, bukan terbentuk di muka bumi ini. Allahu Akbar. Siapakah yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara ini, tuan-tuan? Sedangkan pihak NASA hanya menemui fakta ini pada kurun ke-20. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menjelaskan perkara ini 1400 tahun yang lalu. Ini adalah yang disebutkan oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani dalam buku beliau Kitabut Tauhid. Mengikut fakta saintifik, mukjizat Al-Quran mengandungi ilmu dan fakta dengan peredaran zaman dan kebenaran, kebenaran dan ketepatan kandungannya berjaya ditemui dan dibuktikan secara saintifik. Benarlah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hingga menjadi dalil dan bukti bahawa benar Quran ini datangnya pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti kebenaran bahawa Quran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala.